Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati kepada semua ibu bapa, penjaga, murid prasekolah SK Sri Puteri. Yang saya hormati juga kepada semua guru-guru yang mengajar di prasekolah SK Sri Puteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa kerana telah memilih SK Sri Puteri sebagai sekolah untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan belajar pada sesi persekolahan 2022-2023. Terlebih dahulu ingin saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Guru Besar SK Sri Puteri, Cikgu Muhammad Nizam bin Mahbub. Dan seterusnya saya akan menerangkan atau memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan barisan pentadbir dan juga guru-guru di SK Sri Puteri, khususnya di prasekolah SK Sri Puteri. Okey. Pada skrin adalah barisan pentadbir SK Sri Puteri, iaitu saya sendiri, Guru Besar, kemudian Cikgu Suzuli bin Maksyah, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Faisal bin Yahya, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Rahim bin Osman, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Kemudian kita ada 2 orang guru prasekolah, iaitu Cikgu Muhammad Hafiz bin Zaini, Guru Prasekolah Bestari, dan seorang lagi Cikgu Nur Surya binti Muhammad Siddiq, Guru Prasekolah Dinamik. Mereka akan dibantu oleh 2 orang guru dari arus perdana, iaitu Cikgu Nora Fiza binti Mahmud, Guru Pendidikan Islam Prasekolah Bestari, dan juga Cikgu Muhammad Iqbal Syafaat bin Muhammad Amin, Guru Pendidikan Islam Prasekolah Dinamik. Okey. Kemudian guru-guru ini akan dibantu oleh 2 orang pembantu pengurusan murid, iaitu Puan Noliza binti Ali akan membantu di prasekolah Bestari, dia sebagai pembantu pengurusan murid prasekolah Bestari, dan juga Puan Nur Izzati binti Maskam, pembantu pengurusan murid prasekolah Dinamik. Baik, seterusnya. Di sini ingin saya menerangkan berkaitan dengan pengoperasian prasekolah. Apabila ibu bapa memilih SK Sri Puteri sebagai sebuah sekolah untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan belajar, maka satu garis panduan yang diambil daripada garis panduan pembukaan semula sekolah, garis panduan pengurusan pengoperasian sekolah 3.0, kita akan ambil semula, memandangkan belum ada lagi garis panduan terbaru berkaitan dengan sesi pembelajaran yang terbaru ini. Okey. Jadi untuk pengoperasian prasekolah, seperti biasa, prasekolah akan beroperasi bermula pada 21 hari bulan Mac 2022, dan pada pukul 7.30 pagi murid-murid akan mula belajar sehingga pukul 11.30 pagi. Walau bagaimanapun, ibu bapa diwajibkan untuk menghantar anak-anak lebih awal sebelum pada pukul 7.20 pagi. Okey. Jadi mengikut garis panduan pengoperasian semula sekolah 3.0, ibu bapa mesti menghantar dan mengambil anak mengikut waktu yang ditetapkan. Okey. Kemudian memastikan anak-anak sentiasa memakai pelitup muka. Dari rumah ibu bapa dah standbykan pelitup muka untuk anak pakai di sekolah.
menghantar anak hanya sehingga pintu pagar prasekolah sahaja pada minggu pertama. Okey, pada minggu pertama kita benarkan ibu bapa untuk hantar anak sehingga ke pintu pagar prasekolah. Dan minggu seterusnya ibu bapa hanya hantar di pintu pagar sekolah. Jadi ibu bapa tidak dibenarkan masuk pada minggu seterusnya. Okey, kemudian pastikan anak-anak tidak bawa beg. Kita tak nak anak-anak membawa beg ke sekolah, dan jangan bawa bekalan makanan serta minuman kerana bekalan makanan dan minuman disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian tugasan murid hendaklah diselesaikan di sekolah. Jadi tiada kerja yang dibawa balik ke rumah. Okey, ini berkaitan dengan ibu bapa. Kemudian sila pastikan apabila anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bergejala, janganlah dibawa ke sekolah. Kalau ada bergejala demam ke, batuk ke, sesama ke, hendaklah dicutikan, dibawa pergi klinik. Okey. Seterusnya berkaitan dengan hal-hal lain. Apa yang saya nak terangkan dekat sini adalah berkaitan apabila murid tiba ke sekolah. Mengikut garis panduan 3.0 yang telah ditambah baik, kita tetap juga akan melakukan merekod bacaan suhu murid. Suhu murid kita akan rekodkan sebelum masuk ke kelas. Jika suhu badan melebihi 37.5, maka kita akan minta ibu bapa untuk bawa anak-anak pulang. Untuk mendapatkan rawatan. Kemudian ibu bapa tidak dibenarkan memasuki kelas prasekolah. Jadi kelas prasekolah adalah hanya untuk anak-anak dan juga untuk guru serta pembantu pengurusan murid. Ibu bapa tidak dibenarkan masuk. Okey. Kita telah pun menyediakan sinki untuk murid-murid mencuci tangan sebaik saja tiba di kelas. Kemudian murid akan duduk di tempat yang ditetapkan. Murid bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat duduk masing-masing. Guru atau pembantu pengurusan murid akan memastikan tiada percampuran antara murid di dalam kelas tersebut. Okey. Waktu pulang, ibu bapa disarankan untuk membawa anak-anak jagaan terus pulang ke rumah selepas sesi pembelajaran. Okey. Waktu di dalam kelas. Okey, pelaksanaan PDPC dilaksanakan berdasarkan aktiviti yang terkandung dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan Semakan 2017 dengan memberikan penekanan kepada aspek keselamatan dan kesihatan. Jadi guru-guru prasekolah serta PPM perlu memastikan perkara berikut dipatuhi. Yang pertama, murid mesti berada di tempat duduk masing-masing semasa perbualan awal. Diingatkan tentang amalan keselamatan dan kesihatan diri semasa berada di kelas dan di rumah. Jadi cikgu ataupun pembantu pengurusan murid akan terangkan kepada murid setiap hari. Okey, jadi waktu rehat, murid akan mengamalkan penjarakan fizikal semasa mencuci tangan. Murid akan makan di tempat duduk masing-masing. Murid tidak berkongsi makanan dan peralatan minuman, pinggan mangkuk serta sudu dan cawan. Dan juga murid akan membersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan. Ini berkaitan dengan waktu rehat. Kemudian untuk aktiviti PDP, murid mesti mencuci tangan sebelum dan selepas menjalankan aktiviti. Bagi penggunaan pusat pembelajaran, guru perlu memastikan bilangan murid yang bersesuaian mengikut ruang dengan mengambil kira penjarakan fizikal. Bahan dan peralatan akan dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Aktiviti PDP di luar bilik darjah boleh dilaksanakan di dalam kawasan pagar prasekolah. Namun demikian, perlu ada penjarakan. Jadi penggunaan kemudahan dan alat permainan luar tidak dibenarkan. Dia boleh main kat luar tapi kita tak benarkan dia main alat
Kemudian tiada lawatan sambil belajar di luar kawasan sekolah. Tiada lawatan sambil belajar di luar kawasan sekolah. Okey. Namun demikian, kalau murid-murid tu nak tengok kawasan sekolah, bilik guru, pejabat, tu kita izinkan. Okey, memastikan aktiviti berkumpulan atau aktiviti yang melibatkan sentuhan tidak dilaksanakan dan memastikan murid tidak berkongsi bahan dan peralatan. Okey, untuk akhirnya guru memberikan pesanan tentang amalan kebersihan dan aktiviti pembelajaran di rumah. Ini ada 4 aktiviti apabila murid berada di dalam kawasan sekolah untuk PDP, iaitu perbualan awal, rehat, aktiviti PDP dan juga aktiviti penutup. Jadi anak-anak SK Sri Puteri yang berada di prasekolah SK Sri Puteri, kita akan bahagikan kepada 2 kelas, iaitu kelas dinamik dan juga kelas bestari. Jadi kedua-dua kelas tu kapasiti penuhnya adalah 25 orang. Jadi sebelum saya akhiri taklimat atau ucapan saya ini, saya ingin mengucapkan tahniah lagi sekali kepada semua ibu bapa kerana memilih SK Sri Puteri sebagai sekolah untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan belajar. InsyaAllah guru-guru di SK Sri Puteri akan menjalankan tugas yang terbaik demi untuk memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak, sama ada dari segi ilmu dan juga dari segi nilai murni. Jadi itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.